Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, pada petang yang mulia ini saya akan membentangkan dengan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah model dan bentuk kurikulum pendidikan Islam dan Barat. Okay, sebelum saya start, yang dikasihi Ustazah Rafidah selaku pensyarah dan seterusnya sahabat-sahabat saya yang akan membentang selepas ini adalah saya sendiri adalah Muhammad Razali, yang seterusnya sahabat saya Abdul Latif Alamin dan seterusnya adalah Muhammad Azim. Okey, sebelum saya start kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk kepada slide yang pertama. Dekat sini saya akan menceritakan tentang pengertian, iaitu pengertian daripada tiga sudut, iaitu daripada kurikulum, daripada pengertian kurikulum pendidikan Islam dan pengertian kurikulum pendidikan Barat. Okey, kita masuk kepada pengertian kurikulum. Kurikulum ni adalah sebuah pengetahuan, kegiatan atau pengalaman belajar yang diatur dengan kaedah yang sistematik untuk mencapai suatu tujuan. Jadi daripada pengertian kurikulum ni, kalau kita tahu kurikulum ni dia satu bentuk pengajaran yang kita atur secara sistematik untuk memudahkan lagi PDPC ataupun PNP itu berjalan dengan lancar. Jadi di situlah pengertian kurikulum dikeluarkan. Okey, kita masuk kepada pengertian yang seterusnya, ialah pengertian kurikulum pendidikan Islam. Okey, pengertian kurikulum pendidikan Islam ni, kalau kita tengok, dia mestilah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, daripada yang pengertian yang saya dapat, semua aktiviti, pengetahuan dan pengalaman yang sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Maksudnya kurikulum pendidikan Islam ni, pengertian dia segala bentuk pengajaran, segala bentuk yang bersistematik untuk model pengajaran adalah berteraskan untuk bertujuan pendidikan Islam. Apa semua yang kita kurikulum tu keluarkan, apa semua sistem yang kita ada dalam kurikulum tu adalah berteraskan pendidikan Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian kurikulum pendidikan Barat. Okey, Barat ni seperti yang kita tahu ialah banyak teori-teori dan sebagainya. Okey, kat sini pengertian yang saya dapat adalah latihan kepada manusia atau menyampaikan kemahiran-kemahiran tertentu kepada manusia bagi tujuan aktiviti pembelajaran. Jadi kurikulum pendidikan Barat ni dia berteraskan latihan yang kita bagi kepada manusia atau kita sampaikan kemahiran tu kepada manusia berdasarkan atas tujuan aktiviti pembelajaran. Apa yang kita bagi, apa yang kita dapat, apa yang murid dapat adalah tujuan pendidikan, iaitu tujuan pembelajaran berlaku. Jadi itu adalah pengertian kurikulum Barat. Okey, seterusnya kita beralih ataupun menyentuh sikit tentang konsep falsafah pendidikan Islam. Konsep falsafah pendidikan Islam ni dapat disimpulkan bahawa pendidikan Islam yang berkonsepkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita cakap pasal pendidikan Islam ni, kita kena ingat satu je, dia berkonsepkan dan dia berpaksikan tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan ia mempunyai kekuatan tersendiri, iaitu di mana yang pertama sekali prinsip mengenal Tuhan, iaitu siapa Tuhan kita. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, prinsip alam semesta. Maksudnya pendidikan itu menyeluruh, bersifat universal. Dan yang ketiga, prinsip diri insan. Dalam kita menimba ilmu, mendapat pendidikan, dalam masa sama kita mengenal diri kita ni siapa dan tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Seterusnya kita pergi kepada kurikulum pendidikan Islam. Kita cakap kurikulum ni iaitu apa yang dipelajari dan apa yang ada dalam pendidikan Islam tersebut. Dalam pendidikan Islam ni, ilmu, kemahiran, nilai, pengalaman dan sebagainya, yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir insan yang kenal diri dia dan kenal Tuhan dia. Iaitu di mana dalam pembelajaran pendidikan Islam ni, bila kita belajar, makin lama kita belajar, makin kita kenal Tuhan kita siapa. Dan ia berpaksikan kepada pendidikan akidah, ibadah dan juga akhlak. Itu
Tiga tu merupakan tunjang utama, iaitu dalam pendidikan Islam, di mana dalam kemenjadian manusia itu dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak. Yang kedua, falsafah pendidikan Islam juga memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia dan proses penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Macam saya cakap tadi, pendidikan Islam ni dia menyeluruh, iaitu bersifat universal. Bukanlah hanya menumpukan kepada akhirat saja, tapi dia menyeluruh, iaitu dari segi ilmu pengetahuan, dari segi fizikal, intelek, rohani manusia. Tapi di bawah Al-Quran dan berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya ia dapat menjamin bahawa proses kemenjadian manusia itu tercapai. Kita masuk kepada teori falsafah pendidikan Islam. Maksudnya, siapa pelopor teori-teori falsafah pendidikan Islam ni? Antaranya yang saya ambil adalah Ibn Khaldun, iaitu di mana Ibn Khaldun ni berpendapat bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi. Maksudnya perubahan dalam pendidikan ni memainkan peranan untuk berupaya merubah potensi seseorang. Yang kedua, pendidikan memegang peranan dalam tamadun manusia. Maksudnya dalam kehidupan manusia ini, pendidikan itu memainkan peranan yang penting. Supaya apa? Bukan nak cakap tak ada pendidikan tak akan jadi manusia, tapi pendidikan tu merupakan satu mekanisme yang penting dalam kehidupan manusia sebagai seorang hamba, dan menyedari bahawa kita ini hidup untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan tokoh yang kedua, Al-Kindi. Pendapat Al-Kindi ni dia mempunyai 3 aspek iaitu ilmu fizik, ilmu yang berasaskan benda. Dia macam cakap ilmu fizik, contohnya berasaskan benda-benda fizikal dan sebagainya. Dan yang kedua, ilmu matematik, ilmu hitung, di mana kita perlu mengetahui ataupun perlu mempelajari ilmu hitung ini untuk kita punya kehidupan, dalam kehidupan seharian kita, dan merupakan fardu kifayah juga untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan yang ketiga, ilmu ketuhanan. Okey, seterusnya kita akan lihat pada falsafah pendidikan barat. Yang mana falsafah pendidikan barat ni dia ada mempunyai 2, iaitu tradisional dan moden. Baik, apakah bentuk pembelajaran dalam cara tradisional dan moden? Okey, dalam tradisional dia ada 2 cara, iaitu perennialism, essentialism, dan moden pula dia ada 3, iaitu progressivism, reconstructionism dan existentialism. Ini jenis-jenis pembelajaran tradisional dan moden yang diperkenalkan oleh falsafah pendidikan barat. Okey, kemudian kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan perennialism dan essentialism. Okey, perennialism ni dia berasal daripada perkataan perennial yang bermaksud tidak berubah. Dan pendidikan ni dia fokus kepada potensi individu ataupun pelajar itu, memfokuskan potensi perkembangan pelajar tu untuk memperkembangkan nilai dan pengetahuan secara universal ataupun menyeluruh dan tidak mengerat masa. Okey, jadi dia merupakan satu tanggungjawab kepada guru untuk memberikan disiplin kepada murid-murid untuk mendidik jiwa dan mental pelajar supaya jadi elok. Okey, kemudian
apakah matlamat parallelism ni? Parallelism ni beberapa matlamat untuk memfokuskan kepada perkembangan diri, iaitu pelajar perlu diajar mengenai kemanusiaan. Okey, pelajar ni dia perlu diajar mengenai kemanusiaan. Dengan sifat kemanusiaan, pelajar itu akan mempunyai nilai-nilai budi pekerti yang baik. Okey, parallelism ni dia berteraskan teori dan fakta. Okey, seterusnya kita lihat kepada essentialism. Apakah yang dimaksudkan dengan essentialism ni? Essentialism ni dia pendidikan secara berubah-ubah. Macam tadi parallelism tidak berubah, tapi essentialism ni berubah, yang mana mereka berpendapat bahawa pelajar ni dia kurang nilai murni. Pelajar ni kurang nilai murni dalam diri. Jadi gurulah bertanggungjawab untuk mendidik pelajar-pelajar ni, mendidik nilai murni pelajar-pelajar. Okey, apakah matlamat essentialism ni? Iaitu dia bermatlamat untuk memperkembangkan intelek pelajar dan kecekapan pelajar itu. Dan dia menekankan konsep 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Okey, jadi guru berkuasa menentukan kurikulum dan bertanggungjawab mengajar nilai-nilai tradisional, dan guru sebagai model bernilai yang dicontohi. Okey, guru ni merupakan insan yang merupakan insan yang penting pada pelajar, yang mana mereka boleh contohi. Baik, seterusnya kita lihat pula pada jenis falsafah pendidikan barat, jenis moden, iaitu yang terbagi kepada 3, iaitu progressivism, reconstructivism dan existentialism. Okey, pertama adalah progressivism. Progressivism ni dia lebih menumpukan kepada masyarakat masa kini dan memberi penekanan kepada kreativiti, aktiviti belajar, hasil belajar dan pengalaman rakan sebaya. Dan ilmu ni hanya bersifat relatif dan tentatif, masih boleh diubah. Yang mana ilmu ni dia tak berkonsepkan fakta, dia boleh berubah-ubah, yang mana uji kaji. Okey, apakah matlamat pendidikan progressivism ni? Dia adalah untuk memperkembangkan bakat dan minat setiap pelajar ini agar menjadi pekerja, dan guru juga adalah bertanggungjawab untuk melatih pelajar tersebut untuk bekerja dengan sepenuh hati, dengan hati dan otak, yang mana menggunakan otak untuk berfikir dan menjalankan atau melaksanakan pekerjaan dengan hati. Apabila kita melaksanakan pekerjaan dengan hati, dia akan jadi satu hasil, dia akan menghasilkan satu hasil yang bagus lah. Sebab kita menggunakan hati untuk buat kerja tersebut. Contoh macam kita tak minat, kita buat sesuatu, dia tak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Baik, seterusnya jenis pembelajaran moden bagi falsafah pendidikan barat ni pula adalah reconstructivism.
Yang mana rekonstruktivism ni dia berkonsepkan kepada sekolah merupakan landasan untuk membentuk atau mewujudkan masyarakat baru. Dan rekonstruktivism ni dia hasil daripada perpecahan progressivism yang pertama tadi. Okey. Dia menitikkan jawapan dan alternatif kepada masalah. Dia mewujudkan jawapan lah daripada, dan alternatif iaitu jalan-jalan yang boleh dibuat untuk menyelesaikan masalah. Okey, matlamat pendidikan ni dia berhasrat untuk membaiki sesuatu masyarakat. Kemudian dia bertujuan untuk mencorakkan masyarakat baru dan menghapuskan penyakit yang ada dalam masyarakat tersebut. Jadi rekonstruktivism ni dia mewujudkan sekolah untuk memajukan kehidupan manusia melalui pendidikan. Dia gunakan pendidikan untuk memajukan sebuah masyarakat. Dengan pendidikan kita akan belajar nilai-nilai murni dan pelbagai ilmu pengetahuan yang boleh membangunkan sesebuah masyarakat. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada jenis pembelajaran moden yang ketiga, iaitu existentialism. Apakah existentialism ni? Existentialism ni dia mengutamakan pembelajaran kendiri dan bukan ilmu pengetahuan. Banyak kepada amali, pengalaman yang kita lalui. Okey, kemudian melalui cara ini pelajar barulah berupaya bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan dan kefahamannya. Kemudian dia iaitu pelajar mempunyai kebebasan menentukan matlamat. Baik, jenis pembelajaran existentialism ni dia banyak diaplikasikan dalam kehidupan, iaitu pekerjaan yang mana dia menggunakan pengalaman yang sedia ada untuk diaplikasikan dalam pekerjaannya. Dan konsep existentialism ni dia adalah untuk bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Dan matlamat existentialism ni dia mendorong setiap individu agar berkeupayaan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Dan existentialism ni juga dia membekalkan pengalaman yang luas dan menyeluruh dalam aspek kehidupan seseorang individu tersebut untuk meneruskan lagi kehidupan harian. Okey, semua dengar daripada penerangan daripada sahabat saya itu Abdul Latif dan juga Azim. Okey, kat sini kita akan terus masukkan kepada model kurikulum pendidikan Islam. Okey, model kurikulum pendidikan Islam seperti yang saya buat anak panah tu. Kalau kita tengok kat slide, saya ada tulis hendaklah berasaskan kepada tauhidik paradigma, iaitu merupakan penyempurnaan konteks antara manusia dan Allah SWT, iaitu asasnya ialah nilai etika tauhid. Jadi model kurikulum Islam ni dia berasaskan tauhidik paradigma, iaitu kalau kita tengok maksud yang saya tulis kat bawah tu ialah nilai etika tauhid. Jadi kita antara sama manusia diambil untuk menjadikan model yang kita terapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Jadi penerapan etika tauhid tu adalah asas pembentukan kurikulum yang ada dalam model kurikulum pendidikan Islam. Okey, model
kurikulum pendidikan Islam ni ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, model yang dibina berasaskan kepada corak institusi pendidikan. Jadi macam mana institusi pendidikan kita ni negara ini, dan kita merupakan Islam adalah agama rasmi negara. Jadi kita corak institusi pendidikan tu sendiri memainkan peranan dalam mengorak ataupun membentuk satu kurikulum pendidikan Islam ini. Okey, yang kedua ialah model yang dibina berasaskan sistem pendidikan. Model yang kita bina tu berasaskan daripada sistem pendidikan tu sendiri. Macam mana sistem pendidikan di Malaysia tu berjalan. Jadi dekat situ kita ambil sebagai model untuk diterapkan dalam model kurikulum pendidikan Islam. Okey, yang ketiga, model yang dibina daripada fasa institusi sosial. Macam okey. Senang cerita, model yang dibina ni, yang ketiga ni, institusi sosial tu sendiri, macam mana masyarakat Malaysia ni. Jadi dia ambil daripada situ, dijadikan satu model kurikulum pendidikan Islam. Jadi dekat sini ada 3 model yang diambil untuk membentuk kurikulum pendidikan Islam. Okey, kita teruskan kepada model kurikulum pendidikan Barat. Okey, seterusnya saya akan masukkan model kurikulum pendidikan Barat. Kalau kita tengok di slide tu, anak panah tu saya ada tulis kurikulum esensialisme yang dapat dilihat dalam perkembangan sistem pendidikan di Malaysia ialah guru sebagai model penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran dibahagikan kepada teras dan efektif. Ni antara model kurikulum pendidikan Barat, macam mana diterapkan di dalam satu model kerangka untuk model kurikulum pendidikan Barat ni. Dia ambil daripada kurikulum esensialisme yang dapat dilihat guru sebagai penerapan nilai-nilai, guru adalah sebagai penyampai, guru adalah yang membuatkan murid-murid tu sendiri dapat isi pelajaran. Jadi benda ni yang berasaskan teras dan efektif, yang membahagikan pada teras dan efektif. Ini adalah model kurikulum pendidikan Barat. Okey, kalau kita tengok dia ada 2 aliran. Model kurikulum pendidikan Barat ni ada 2 aliran. Yang pertama ni aliran tradisional. Dia seperti yang Azim ada terangkan di atas mengenai kurikulum pendidikan Barat. Okey, aliran tradisional ni terbagi kepada 2, iaitu aliran paternalism dan aliran essentialism. Itu yang kita ambil macam mana terjadinya model kurikulum pendidikan Barat ni. Okey, yang kedua aliran moden. Aliran moden ni ada 3. Aliran progressivism, dan lepas tu yang kedua aliran rekonstruksionisme. Okey, yang ketiga aliran eksistensialisme. Jadi kalau kita tengok first model kurikulum yang diambil ialah berasaskan daripada aliran tradisional yang ada pada esensialisme. Jadi aliran moden dan tradisional sekarang dicampur dalam kurikulum pendidikan Barat untuk menjadikan kurikulum pendidikan Barat ni lebih efektif. Jadi ini adalah model kurikulum pendidikan Barat yang diperkenalkan untuk dalam kurikulum. Okey, selepas tu kita masuk kepada kekuatan pendidikan Islam ni sendiri. Kalau kita cakap kekuatan pendidikan Islam ni, pendidikan Islam ni memang kuatnya itu dah terjamin ataupun sudah digunakan pendidikan Islam ini daripada zaman-zaman terdahulu. Tapi apa yang boleh kita terangkan kat sini adalah pendidikan Islam ni menekankan pendidikan seumur hidup dan pembangunan roh, akal dan jasad. Maksudnya pendidikan Islam ni menekankan pendidikan seumur hidup sampai kita habis ke akhirnya, dan juga pembangunan roh, akal dan jasad kita. Roh tu maksudnya dalaman kita, rohani kita dan juga jasad kita.
Yang kedua, mencakupi keseluruhan ruang lingkup kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat. Macam saya cakap tadi, pendidikan Islam ini tidak tertumpu pada satu skop saja, tapi dia menyeluruh masuk kepada dari segi duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, melahirkan insan soleh yang kamil, beriman, berilmu, beramal serta berakhlak. Macam yang kita tahu, pendidikan Islam ni memang kemenjadiannya itu bertujuan untuk supaya menyedarkan kita bahawa kita ini mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Dia. Selepas itu kita masuk pada sumber pendidikan Islam. Bila kita cakap sumber je kita dah tahu dah. Sebab kat awal tadi pun saya ada cakap bahawa pendidikan Islam ini bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Macam saya cakap, dia berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi boleh kita cakap bahawa Al-Quran dan Sunnah ni merupakan sumber yang sahih, iaitu yang betul, yang tepat. Kerana dalam pendidikan Islam ni memang dia mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam Quran dan Sunnah itu dia terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama sekali asas akidah, iaitu asas kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, asas ibadat. Asas ibadat di mana kita mengabdikan diri kepada Allah dan menyedari bahawa kita ini hanyalah hamba, dan bukan bila kita makin banyak kita belajar tu makin tinggi, tetapi kita makin banyak kita peroleh ilmu tu makin kita sedar bahawa kita ni hidup di dunia hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, asas tasyri', iaitu perundangan, lebih kepada syariah. Macam setiap apa yang kita lalui tu ada undang-undangnya. Dan yang keempat, asas akhlak, iaitu di mana nilai murni kita, macam mana nilai murni, memupuk nilai murni dalam diri kita, dalam kehidupan seharian kita maupun sebagai akhlak kita sebagai orang Islam. Okey, selepas itu, selain itu kita masuk pada hala 7 pendidikan Islam. Bagaimana cabang hala pendidikan Islam ni, kan? Apa benda yang boleh dikatakan pendidikan Islam ni macam mana? Okey, pendidikan Islam ni adalah pendidikan yang sistematik dan teratur tanpa menjejaskan perkembangan ilmu walau terdapat pelbagai pandangan dan cabaran. Maksudnya, walaupun pendidikan Islam ni merupakan pendidikan yang terawal, walaupun dari zaman ke zaman kita mempunyai macam pandangan-pandangan daripada barat, kan? Pendidikan barat, pendidikan Cina dan sebagainya, tetapi pendidikan ini adalah pendidikan yang paling teratur. Iaitu pendidikan Islam ni adalah paling teratur dan sistematik tanpa menjejaskan perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, kita boleh nampak kat sini pendidikan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dah bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya daripada dulu lagi zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tu dia dah menerapkan pendidikan yang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pendidikan Islam ini memberi impak besar kepada dunia pendidikan. Dan contohnya dari segi penerbitan buku-buku teks, iaitu pendidikan orang cakap tu buku-buku teks yang berkenaan tentang pendidikan Islam dan juga latihan tenaga pengajar pendidikan Islam. Dia dapat melahirkan tenaga-tenaga pengajar yang celik, yang mengetahui akan apa itu tujuan kehidupan di dunia ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada jenis-jenis teori falsafah barat. Saya kemukakan dua tokoh tentang falsafah pendidikan barat ni, iaitu Immanuel Kant dan John Dewey. Immanuel Kant 1724 sehingga 1804, iaitu ahli falsafah Jerman. Falsafah ialah ilmu pengetahuan yang menyelidik dasar-dasar bagi mengetahui sesuatu dan bertindak. Menurut Immanuel Kant ni, dia adalah satu ilmu pengetahuan yang
digunapakai untuk menyelidik sesuatu dasar dan untuk mengetahui apakah punca dan dasarnya, kemudian bertindak dalam erti kata iaitu melaksanakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menurut John Dewey pula 1859 hingga 1925, falsafah haruslah dipandang sebagai perjuangan manusia dalam melakukan penyelesaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baru. Baik, seterusnya kita lihat kepada kesan pendidikan barat. Apa kekuatannya, apakah kelemahan pendidikan barat ini, dan sumber-sumber, kemudian hala tuju pendidikan barat. Okey, baik. Antara kelebihan pendidikan barat ini kepada manusia adalah barat dia mengajarkan ilmu dan budaya yang bersifat asas dan menyeluruh. Dia mencorakkan budaya baru untuk menghasilkan individu yang sedia dengan perubahan dalam kehidupan seharian, yang mana dia mengajarkan sesuatu yang penting kepada pelajar agar sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi pelbagai masalah yang akan datang. Kemudian kita lihat kepada kelemahan. Kelemahan ni kalau diikutkan barat, dia hanyalah bersifat praktikal dan tidak menitik beratkan dosa dan pahala, yang mana dia lebih kepada kemewahan dunia, iaitu perjuangan di dunia saja. Lain daripada Islam yang menitikkan dosa pahala, dan dia belajar untuk mengecapi setelah kematian untuk mencapai syurga. Okey, lain pada barat ni. Barat ni fokus kepada dunia semata-mata. Itulah kelemahan falsafah pendidikan barat. Kemudian apakah sumber falsafah pendidikan barat ni? Sumber-sumber yang diambil oleh falsafah pendidikan barat ni, dia melalui uji kaji dan pemikiran manusia saja, yang mana tokoh-tokoh ni dia buat uji kaji. Dia tengok seseorang punya tingkah laku sebelum dan setelah diberikan pendidikan macam mana. Lepas tu dia buatlah uji kaji. Kemudian dia gunakan akal fikiran untuk menentukan sesuatu dasar. Baik, kemudian kita lihat pula kepada hala tuju pendidikan falsafah pendidikan barat ni. Okey, falsafah pendidikan barat ni bertujuan untuk mewujudkan seseorang individu yang mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis. Yang mana kreatif ni adalah dia guna minda untuk terokai pelbagai kemungkinan bagi mencipta bagi menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian kritis ni pula bermaksud dia membuat pertimbangan dan keputusan. Dia membuat pertimbangan dan keputusan bagi yang wajar berdasarkan maklumat yang sedia ada. Itulah hala tuju pendidikan barat untuk mewujudkan pelajar yang mampu untuk berfikir secara kreatif dan kritis di masa akan datang. Okey, kesimpulan yang kita dapat berdasarkan perbincangan kita tentang pendidikan Islam dan Barat ni, sebenarnya
boleh kita simpulkan bahawa pendidikan Islam ni sendiri mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang eksklusif, iaitu berbanding dengan falsafah yang difahami oleh golongan barat. Maksudnya pendidikan Islam ni sendiri ada ciri-ciri keistimewaan dia yang diperlukan oleh tamadun manusia. Bukan nak cakap kita tak boleh nak menuntut ilmu ataupun pendidikan barat tu, tak. Tapi kita cakap bahawa di antara pendidikan falsafah barat dan pendidikan falsafah pendidikan Islam, kemenjadian itu, keistimewaan itu lebih kepada pendidikan Islam. Okey, yang kedua, pendidikan Islam adalah bersumberkan kepada wahyu ilahi. Kita ni siapa untuk mempersoalkan dari mana ia datang? Tapi kalau kita tengok kepada falsafah pendidikan barat, kita tengok banyak yang lebih kepada akal dan juga dari segi pengalaman. Tapi pendidikan Islam ni adalah memang benar-benar bukan daripada akal, tetapi bersumberkan kepada Allah, bersumberkan kepada wahyu ilahi, iaitu kata-kata Allah dalam kata-kata Allah, iaitu wahyu ilahi Al-Quran dan Al-Quranul Karim. Manakala falsafah barat hanya berkaitan pengamatan tentang akal dan pengalaman yang saya cakap tadi. Yang ketiga dan juga yang terakhir, pendidikan Islam itu sempurna dalam proses pembentukan kemenjadian manusia yang jitu. Maksudnya bukan nak cakap pendidikan-pendidikan lain itu tak menjadi, tetapi dari segi rohani, jasmani dan juga intelektual kita, pendidikan Islam ini lebih menyedarkan kita tentang kenapa proses kita hidup, dan tujuan kita hidup ini hanyalah untuk mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabdikan diri kepada Dia. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan yang buruk itu datang daripada kami, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapnya kalau ada penambahan dan sebagainya boleh kita share bersama untuk supaya menjadi pengetahuan kepada semua. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.